وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي. أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada satu sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man ta'arra min al-lail, siapa yang terjaga ataupun tersedar ataupun bangun pada waktu malam. Dengan tidur pukul 2 terjaga, tidur pukul 3 pagi terjaga, tidur pukul 4 pagi terjaga. Siapa yang tersedar ataupun terjaga ataupun terbangun tengah malam, bila bangun saja faqala, dia kata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata macam tu. Semua boleh kita hafal. Ya, semua ni hak Nabi beritahu ni, semua kita hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hafal. Lahul mulku wa lahul hamd, hafal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, hafal. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hafal. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, hafal. Cuma nak ingat, bila terjaga pukul 2, bila terjaga pukul 3, jaga pasal tersedak ayat liang ke, jaga pasal nak pergi pancung ke, tua-tua ni biasa. Duduk tak duduk, pukul 2 pagi sedak ayat liang, jaga. Duduk tak duduk, pukul 2, pukul 3 pagi nak pergi pancung, biasa. Sambil-sambil kita tersedang, terjaga tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca. Summa qala, habis dia kata tu, dia doa. Dia kata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku.
Ni tak bangkit di pancong, tak ambil ayat semayang, tak duduk atas jaga, tak apa ni. Jaga, bangkit duduk atas katil tu, baca ni semua, habis dah la hawla wa la quwwata illa billah. Kata dekat Tuhan, Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi kata auda'a, ataupun nak minta doa apa minta. Nabi kata tak mesti kata Allahumma ufirli ni, auda'a, ataupun minta lah doa apa pun. Nabi kata kita berasa nak minta ni hari ni anak Ustaz Pak Isa SPM nak minta anak bagi terang hati, bagi boleh jawab Pak Isa elok terjaga, nak minta ya Allah bagilah anak aku yang keras hati ni, lembutkanlah hati dia, bagilah dia tunduk kepadamu ya Allah. Minta. Nabi kata auda'a, ataupun nak minta apa minta. Kata Nabi SAW, ustujiba lahu, akan diperkenankan bagi dia. Dah. Malam ni umur kita dapat 40 apa dah, 50 apa, 60 apa, 70 apa dah. Sekali pun kita tak nak ambil peluang. Ni peluang ni. Sekali pun tak pernah ambil peluang ni. Pasal apa? Pasal tak tahu. Dah tahu, ditakdirkan Allah malam ni jaga kan, esok kan, minggu depan, bulan depan jaga. Buat apa yang Nabi SAW bagi tahu ni. Buat. Pasal apa? Pada ujung hadis ni Nabi kata ustujiba lahu, akan diperkenankan bagi dia. Kalau dia buat lagu tadi ni, dia minta doa, ustujiba lahu, diperkenankan bagi dia. Nabi tambah lagi. Nabi kata fa in tawadda'a wa shalla. Kalau dia rajin, dah terjaga-jaga dah baca zikir-zikir tadi, baca dah, doa-doa dah, tiba-tiba berasa ringan badan. Fa in tawadda, Nabi kata kalau dia terus di pancong, ambil ayat semayang, wa shalla, 2 rakaat sunat dia buat, qubilat salatuh, Allah tentu terima sembahyang dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, umur kita makin lebih. Tahun lepas tahun ni nak pergi tahun depan, umur kita ni dia kurang. Bila umur kuih duk banyak, makna kata baki umur kuih duk kurang. Maknanya kita makin dekat dengan tarikh expired kita ni, makin dekat. Muhasabah balik banyak dah amal soleh yang ikhlas yang kita nak bawa balik, nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. So, menyedari hakikat diri kita yang serba kurang ni, banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tolong kita. Balik kita menghadap dia esok, tak malu kita di depan dia. Kerana dengan umur yang Tuhan bagi ke kita, dengan amal yang kita bawa balik ketika menghadap dia, kita tak dipersalah banyak, tak dipersoal banyak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu beri manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Majid jilid 5. Saya masih lagi nak baca tajuk puasa ni, tapi kita akan baca sikit-sikit. Tajuk ni kita akan baca sikit-sikit pasal puasa lepas dah. Tapi kita jangan lupa, puasa ni bukan puasa Ramadan saja. Dan bab puasa ni bukan bab puasa Ramadan saja. Dia ada menyentuh macam-macam puasa. Di antaranya puasa Arafah yang nak mai 4 hari lagi. Dia ada puasa Ashura, dia ada puasa Isnin Khamis, dia ada larangan puasa hari Jumaat, dia ada macam-macam tentang bab puasa ni. So jangan kita ingat kata Ramadan dah habis, tajuk puasa tak payah baca. Sebab puasa insya-Allah kita duk buat. Insya-Allah kita duk buat. Isnin Khamis insya-Allah kita duk buat. 3 hari dalam sebulan insya-Allah kita duk buat. Dia main sempena-sempena tertentu, hari Tasu'a, hari Ashura, 9, 10 Muharram, insya-Allah kita nak buat. Puasa Arafah, insya-Allah kita nak buat. Jadi kita jangan buat ibadat tanpa kita meneliti dari panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Buka muka surat 54, kita masuk bab Maja'a fi shaum 'anil mayyit. Muka surat 54, saya lengkap tu dah. Saya pilih tajuk-tajuk yang rasanya kita perlu tahu. Bab fi shaum 'anil mayyit, bab yang datang pada menyatakan hadis
yang menyebutkan hukum puasa daripada mayat. Mak pak meninggal tak puasa Ramadan. Sama ada dia tak puasa tu kerana dia jenis kaki tak puasa ke, ataupun dia tak puasa kerana dia sakit dalam tempoh Ramadan tu ke, apa-apa dia mati, dia ada hutang puasa. Ataupun bukan puasa Ramadan saja, dia ada hutang puasa fardu dengan Tuhan. Contohnya apa? Puasa nazar. Dia nazar kata dia nak puasa, kalau jadi macam ni pun nak puasa seminggu, takkan tunai. Puasa nazar tu mati. Ini juga termasuk dalam bab ni. Ataupun puasa apa ni? Puasa qada juga menjadi fardu. Dia tinggal puasa dan puasa tu dia mesti kena qada, takkan nak qada pula. Dia meninggal, maka dia masuk di dalam bab fi shaum 'anil mayyit, iaitu bab yang menyebutkan hukum puasa daripada mayat. Ketahuilah saudaraku, seorang yang mati tidak mendapat dia membayar puasa yang wajib atasnya. Adakah boleh seseorang daripada walinya puasakan dia? Boleh tak boleh? Dia mati tak puasa fardu. Boleh tak anak tolong puasa bagi kat dia? Macam tu. Maka pada hadis yang akan datang ini menunjukkan ada harus walinya puasa kepada dia. Dia kata tak lagi ada satu hadis yang menunjuk kata anak boleh tolong puasa kepada puasa mak, puasa ayah yang mak ayah tak puasa dulu. Baik. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ukhti matat wa 'alayha shaum shahrayn mutatabi'ain. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia sepupu Nabi. Kata dia, telah datang satu perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya apa hukum membuatkan puasa saudara yang telah mati. Satu perempuan mai jumpa Nabi, dia nak tanya Nabi, ya Rasulullah, apa hukum saya nak tolong ganti puasa kepada satu orang yang sudah mati? Adakah boleh ataupun tak boleh? Bila sampai dia di depan Nabi SAW, maka kata dia, ya Rasulullah, bahwasanya ada bagi saya satu saudara perempuan yang telah mati, dan dia ada meninggalkan barang yang wajib atasnya kerana tidak dapat ditunaikannya. Dia main abang dekat Nabi, ya Rasulullah, saya ada saudara, kau kan adik kan macam tu, saudara saya, dia mati tapi ada satu benda fardu yang dia tak ada nak buat. Dia tinggal benda fardu ni, maka iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kak saya ni dia mati, dia ada tinggal puasa yang dia wajib kena buat tapi dia tak ada buat, dia mati. Puasa apa? Syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Entah ada orang dia nak satu benda, hajat dia ni besar sangat, nak satu benda, maka dia nazar pun dahsyat. Dia kata kalau anak saya ni berubah perangai jadi budak baik, dia kata saya nak puasa 3 bulan. Dia kata, ada orang macam ni yang Nabi SAW kata puasa yang Nabi kata nazar ni la ya'ti illa minal bakhil. Nabi kata nazar ni dia tak main, melainkan daripada orang yang bakhil. Saja-saja nak buat puasa sunat dia tak buat, dia nazar benda tu jadi wajib baru dia terpaksa buat. Dia ni bakhil, Nabi kata. Maknanya apa dia? Susah tu nazar. Tengok orang Melayu ni dengan nazar ni cukup suka. Yang nak nazar yang ni, nak nazar yang ni, nak nazar. Susah nazar sangat. Nabi kata bila kita nazar, benda tak wajib sudah jadi wajib. Kita buat kerana terpaksa. Maka Nabi kata nazar ni mai daripada orang yang bakhil. Kalau saja-saja dia nak puasa sunat dia tak buat, dia nazar benar jadi wajib baru dia nak kena buat, dia bakhil, Nabi kata. Maka
kes yang menimpa saudara pada perempuan ni tadi ni tak tahu apa, tapi dia ada tinggal puasa 2 bulan berturut-turut. Ada setengah riwayat kata puasa tu puasa kafarah, ada setengah kata puasa tu puasa nazar. Pendapat yang kata puasa tu puasa nazar itu lebih kuat. Maka adik dia ni ditanya Nabi SAW, macam mana kes kakak saya ni niat nak puasa 2 bulan berturut-turut, dia meninggal, dia tak dan buat puasa tu, boleh tak boleh saya tolong buat kat dia? Maka bolehkah hamba puasakan bagi dia? Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan perempuan itu, maka sabda Nabi SAW, qala ara'aiti law kana ala ukhtiki daynun akunti taqtadina? Qalat na'am. Sabda Nabi, adakah tidak engkau fikirkan kalaulah ada atas saudara perempuan kamu itu hutang pada orang, maukah kamu bayar kepada dia? Nabi tanya dia balik. Nabi kata, kalau kak hang yang mati ni ada hutang orang, hang sanggup tak pergi bayar hutang dia? Jawab adik ni, dia kata, bahkan ya Rasulullah, kalau kak saya ada hutang dengan orang, dia mati, saya akan bayar hutang dia. Dia kata kat Nabi macam tu. Qala, sabda Nabi SAW, fahaqqullah ahaqqu. Nabi kata, kalau macam tu, hak Allah itu lebih mustahak dibayar. Nabi kata kalau macam tu, kalau hutang dengan orang pun hang sanggup dibayar, ini kan pula kak hang hutang dengan Tuhan, hang kena bayar. Nabi kata begitu. Kerana ia lebih afdal daripada segala hak. Hak Allah itu lebih utama. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah dan daripada Ibni Umar dan daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Kata dia lagi, ini hadis Ibni Abbas ini hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata, itu hadisnya begitu. Baik, masalah dia kata, puasa satu orang yang telah mati, apa hukum dia? Baiklah ni, kes tadi ni, betul-betul apa hukumnya? Mak kita ke, ayah kita ke, abang kita ke, kak kita ke, kira kita boleh jadi wali lah. Baik, betul-betul apa hukum kita ni? Nak ditolong bayar hutang, dia tak boleh hutang puasa dia dengan Tuhan ni. Apa hukum ke atas kita? Adakah kita wajib kena pergi bayar hutang puasa dia dengan Tuhan? Ataupun sunat saja ke? Ataupun nak bayar tak apa, tak bayar tak apa ke? Macam mana? Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berbeza ulama pada orang yang dah mati itu. Dan orang yang mati itu meninggalkan barang yang wajib atasnya daripada puasa Ramadan yang wajib, ataupun puasa qada, ataupun puasa nazar, ataupun lainnya. Adakah harus satu orang lain qada untuk dia ataupun tidak? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka bagi Imam Syafi'i dalam masalah ini, Imam Syafi'i ada dua pendapat yang masyhur. Yang lebih masyhurnya tiada dipuasakan daripadanya, dan tiada sah puasa akan mayat itu sekali-kali. Itu pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Dia kata tak boleh. Dia buat selek, dia tanggung depan Tuhan. Tak ada sangkut dengan orang lain, tapi tolong clear dia punya kesalahan apa semua taraf. Imam Syafi'i. Itu pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Dia kata, anak tak payah tidak qada, mak pak punya tinggal puasa, adik abang tak payah qada, adik abang kak dia punya tinggal puasa, tak payah. Kalau pidu garah nak qada, nak tolong qada juga pun, puasa tu tak sah. Itu kata Imam Syafi'i, pendapat dia yang pertama. Baik. Dan pendapat Imam Syafi'i yang kedua pula, dia kata apa? Sunat bagi walinya puasa. Tentu kena faham, Imam Syafi'i dia ada dua. Satu dia panggil qaul qadim, satu dia panggil qaul jadid. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang dia hasil daripada ijtihad. Setelah dia dapat maklumat tambahan dan sebagainya, dia ubah pendapat dia. Dia ubah pendapat dia. So kadang-kadang Imam Syafi'i dah keluar satu pendapat, tiba-tiba maklumat baru mai dekat dia, dia tindak pendapat dia yang pertama. Maka ada dua pendapat di sisi Imam Syafi'i sendiri. Ada qaul qadim, pendapat lama, ada qaul jadid, pendapat yang baru. Kita dengar apa pendapat baru dia pula. Dia kata disunatkan pada walinya tolong puasa untuk dia, dan sah puasanya daripadanya. Dia kata sah balik pula dah.
Tadi dia kata kalau tolong puasa pun tak sah. Lepas itu dia kata balik dah. Dia kata kalau tolong wali, tolong puasa, sah. Dan lepas dengan sebab si mati itu daripada barang yang bergantung atasnya. Kawan yang mati itu ada tinggal puasa fardu. Anak dia, adik dia tolong qada untuk dia puasa fardu yang dia tinggal itu. Akhirat itu dia terlepas daripada tanggungjawab yang dia tanggung tu kerana tak puasa tu. Terlepas kerana orang ni tolong qada untuk dia. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Dan tiada berhajat kepada memberi makan orang miskin daripada si mati itu. Dan tak payah nak ganti puasa dia dengan hidup bagi fidyah kepada orang miskin, tak payah. Dia ni tolong qada habis. Bagi makan orang miskin pun tak perlu lagi. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Dan kata Imam Nawawi, dan bermula ini qaul, yang ni pendapat yang kedua, yang kata boleh qada itu, inilah pendapat yang sahih, lagi pendapat yang dipilih oleh kami dan kami i'tiqadkan dia. Imam Nawawi pun pegang pendapat Imam Syafi'i yang kedua, mengatakan boleh tolong qada untuk adik-beradik yang mati yang ada tinggal hutang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan telah ditashihkan dia oleh segala orang yang muhaqqiq daripada ashab kita yang menghimpunkan di antara fiqh dan juga hadis. Dan ulama-ulama yang hebat-hebat dulu dah bincang dah. Mereka kutip apa lagi hadis yang ada, mereka kutip. Ramai yang bersetuju dengan pendapat yang kedua ni, yang mengatakan anak-anak boleh tolong qada, adik-beradik boleh tolong qada puasa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang ada tinggal hutang puasa. Begitu. Baik, kerana ada beberapa hadis yang sahihah, lagi yang sarihah, yang terang, yang menyentuh tentang persoalan ini. Baik. Kemudian dia kata, puasa kepada si mati itu wajib ataupun tidak ke atas wali. Wajib kata wajib. Adik tolong bayar puasa abang. Wajib tak wajib adik tolong bayar puasa kak tinggal ni? Wajib kata ke atas adik ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, dan jikalau puasakan satu orang yang mati itu oleh orang yang lain daripada walinya, yakni orang yang ajnabi, dia kata, maka padanya tafsir, iaitu sekiranya dengan izin daripada wali, nescaya tafsir. Ini cerita bukan adik, bukan abang, bukan kau, kawan baik. Dia tahu kawan dia mati, kawan ni ada tinggal hutang puasa. Sebagai kawan baik ni, dia nak tolong fi qada puasa kawan dia yang mati ni. Boleh tak boleh? Dia kata, Imam Nawawi kata, kalau dia pergi tanya wali dia, tanya adik dia, tanya abang dia, tanya kak dia, tanya siapa adik-beradik dia, dia kata ganti kalau hang nak tolong puasa. Dia kata, maka sah apa yang dia buat tu dan terlepas. Itu kata Imam Nawawi. Dan jika tiada dengan izin, nescaya tiada sah pada qaul yang abah. Dia kata, kalau adik-beradik tak bagi izin, dia kata, yang mati ni kak kami nak tolong bayar hutang dia, hang jangan campur. Dia pergi puasa juga, tak sah puasa itu. Itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan yang ini hukum dia, dan tiada wajib atas wali puasakan daripada dan tak wajib. Kak tu mati duk tinggal puasa tak bayar, adik tak wajib, kena pergi tolong qada untuk dia. Tapi kalau dia nak tolong qada, cantik. Tapi kalau dia tak mau, dia tak berdosa. Itu maksudnya, tidak wajib ke atas wali untuk nak tolong qadakan puasa yang ditinggalkan itu, bahkan sunat juga. Dan inilah hukumnya pada mazhab kita. Dari itu dalam mazhab Syafi'i, keputusan dia takat tu. Boleh ya? Itu satu bab. Itu benda kadang orang tanya dalam masyarakat. So kita nak kena faham satu, dia ada banyak pendapat. Itu saya baca takat pendapat Syafi'i sahaja. Kalau kita pergi sikit lagi bawah, dia ada lagi pendapat mazhab lain. Mazhab lain ada yang kata tak boleh, tulis pun ada. So kita kena faham di sana ada beberapa pendapat. Nak peterai tumbuk meja kata putih orang ni, nak kata boleh, nak kata tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Masing-masing dengan pendapat dan masing-masing dengan hujah masing-masing. Kita tak boleh nak kata Imam Syafi'i kata betul, hak Imam Malik kata tak betul, tak boleh. Demikian juga tak boleh kata yang Imam Hanbali punya pendapat betul, Imam Syafi'i punya tak betul, pun tak boleh. Kita baca, tengok, masing-masing bagi hujah dia. Kita rasa hak mana yang selesa dengan kita, Masya Allah, tidak ada yang salah di dalam ijtihad ini.
Kalau tepat, Allah bagi 2 pahala. Kalau ijtihad dia lari sikit, dia dapat 1 pahala. Tidak ada dosa dalam ijtihad ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia masuk pula bab ma jaa min al-kafarah. Ini cerita pasal orang suami isteri dalam bulan puasa, lepas tu dia aksiden pula. Lepas tu dia kena kafarah. Tuan-tuan boleh langkah ke muka surat 67. Sebab perbincangan tentang benda tu panjang. Kalau boleh ke muka surat 67. Okay. Baik. Yang ini saya baca hadis dia saja. Muka surat 67 bab ma jaa bil iftar muta'ammidan, iaitu bab yang datang pada menyatakan tak puasa dengan sengaja. Bulan puasa, bulan Ramadan dia tak puasa. Pasal apa? Sakit kan? Tak sakit. Awak pasal apa? Musafir kan? Tak nak musafir apa. Dan yang tak puasa pasal apa? Dia kata aku lapar, aku nak makan. Orang lain tak lapar, orang lain aku tak tahu. Yang aku tahu aku lapar, aku nak makan. Jenis syekh macam ni, syekh Pakulonglah dia panggil. Baik, apa hal ni dengan orang yang main bulan puasa, bagi dia Ramadan ke, Syawal ke, Zulqa'dah ke, Zulhijjah ke, mainlah bulan apa pun dia kira tak nak puasa bagi dia. Tanpa ada sebab yang syarak boleh terima. Dia tak ada sakit, dia bukan musafir, dia tak ada sebab apa, dia tak mau puasa. Itu dia cerita dia. Kita baca hadis apa hal dengan orang macam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muka surat 67. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala marad lam yaqdi anhu shawm ad-dahr kullih wa in shama. Atau kama qala hadis gharib. Hadis ini tak berapa kuat. Gharib maksudnya hadis dhaif. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Gharib, tentu kena ingat, gharib maksudnya hadis dhaif. Hadis dhaif maksudnya hadis. Kadang-kadang kita ni didengar kata hadis dhaif tak boleh pakai. Oh, hadis dhaif adalah hadis. Yang tak boleh pakai ni maudhu'. Sesuatu yang dia reka-reka kemudian dikatakan hadis, itu maudhu'. Tapi kalau hadis tu hadis gharib, dia hadis dan kedudukan dia dhaif, tidak boleh buat hujah. Tetapi dia adalah hadis. Begitu. Baik. Kalau dia bukan hadis, Imam At-Tirmidzi tak akan masuk dalam kitabnya. Begitu. Baik. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala marad. Siapa yang tak puasa walaupun 1 hari dalam bulan Ramadan tanpa ada satu kebenaran untuk dia tak puasa, wala marad, dan dia tak ada sakit apa, dia saja tak mau puasa, lam yaqdi anhu shawmud dahri kullih wa in shama, maka Allah Subhanahu wa taala tak perlu nak tengok dia walaupun dia berpuasa sepanjang tahun selepas daripada itu. Dalam bulan Ramadan 30 hari orang puasa, dia saja-saja tak mau puasa sekali. Dia kata kerana dia saja tak mau puasa tanpa sebab yang syarak benar. Dia tak sakit, dia tak musafir, dia tak apa, dia saja tak mau puasa. Cari dia buat macam tu, saja tak mau puasa. Lam yaqdi anhu shawmud dahri kulli, maka tiada berfaedah daripadanya puasa sepanjang hayatnya sekalipun. Wa in shama, sekalipun selepas itu dia puasa. Kerana tinggal hari itu Allah tolak dia. Tak bermanfaat, tidak berfaedah kepada dia kalau selepas itu dia puasa sepanjang hayatnya sekalipun. Bunyi sini. Jadi orang tanya macam-macam. Orang kata hati kalau lepas itu dia bertaubat macam mana? Dia buat puasa tahun yang berikutnya Tuhan tak terima ke? Ada orang tanya macam tu. Jadi maknanya kalau dia kerana tinggal sehari bulan Ramadan tahun bila dulu ni dia saja-saja tinggal, lepas-lepas itu dia pergi buat puasa sunat macam-macam, lepas dia bertaubat, dia insaf, dia jadi orang baik, dia pergi buat puasa macam-macam pun Tuhan tak pandang ke? Orang tanya macam tu. Baik, penjelasan dia kata apa? Di kalangan ulama muhaddisin membincangkan hadis ni,
Akhirnya dia capai satu keputusan, dia kata hadis ni bertujuan untuk nak menakut-nakutkan orang supaya orang tidak dengan sengaja meninggalkan puasa. Dan ada pun yang maksud Nabi bila Nabi kata dia puasa sepanjang hayat dia pun dia tak dapat pahala dah. Maksudnya pahala hak dia tak dapat masa dia tinggal puasa itu, benda tu tak boleh dapat balik dah. Benda tu terlepas. Hak lain kalau dia buat, dia dapat pahala. Itu penjelasan kepada hadis itu. Benda dia lepas hari boleh. Dia tak puasa hari, dia tak puasa 2 hari. Hak tu tak boleh bosan balik lah. Hak tu tadi, hak tu memang terlepas lah. Hang tak dapat dah pahala tu. Hang dah terlepas lah. Hang tak boleh nak minta dekat Tuhan nak U-turn balik ke mana, nak puasa balik, tak boleh. Benda dah lepas. Macam kita lah dalam hidup kita. Ada satu peluang main depan kita. Kita lepas peluang. Tak boleh macam balik lah. Tak boleh macam balik lah. Kalau dapat pula peluang pun peluang lain lah. Peluang hari itu tetap terlepas. Tak boleh lah dapat balik. Pasal masa bila dah terlepas, dia tak boleh bosan. Itu maksud hadis itu. Tidaklah hadis ini membawa maksud kalau dia tinggal puasa sengaja, puasa Ramadan dia tinggal sengaja, lepas tu dia buat puasa apa pun tak dapat pahala. Bukan itu maksud dia. Boleh ya? Baik. Kemudian kalau buka atau boleh dia buka surat yang berikutnya, muka surat 68. Saya baca hadis dia saja. Yang ni lagi sekali dia cerita hak tadi yang kita langkah tadi, dia cerita balik lagi sekali. Apa dia? Bab ma jaa fi kaffaratil fitri fi Ramadan. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan kafarah buka puasa dalam bulan Ramadan. Baik. Saya baca hadis saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ataahu rajul faqala ya Rasulullah halaktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahlakak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tastati' an ta'tiqa raqabah? Qala la. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به. فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخذه فأطعمه أهلك. أو كما قال hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang hasan sahih. Baik, apa cerita hadis ini? Cerita hak tadi suami isteri dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan sudah aksiden. Sudah jadi satu hal, sahabat Syekh mai kat dia, sudah jadi hal dengan isteri dia, dia pun pergi jumpa Nabi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia satu laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai depan Nabi pagi, bulan puasa, bulan Ramadan pagi ini terus dicari Nabi sampai depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, halaktu. Kalau terjemahan dalam bahasa Jelutong ni, dia kata, ya Rasulullah, punggahlah aku. Punggah maksud dia apa? Halaktu, rosak, binatang, lingkuplah aku ni. Dia jadi lagu tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wa ma ahlakak? Nabi kata, apa yang menyebabkan lingkup ni? Nabi kata, ni pasal apa? Ni bulan puasa ni, awal-awal celaka main terus main doa abang dekat Nabi, punggahlah aku, lingkuplah aku, habislah aku ya Rasulullah. Apa dia yang lingkup? Qala, kata dia, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan.
aku sudah bersetubuh dengan isteri aku dalam siang hari bulan Ramadan. Itu sebuah aksiden ni jadi ada 7 orang tak faham, dia buat cerita belah kata aksiden pun jadi aksiden tu maksudnya bersetubuh siang hari bulan Ramadan. Ada tuan-tuan jangan ingat 300 orang ada 300 orang otak macam kita. Dia ada 5 orang hak jenis betul ni. Aksiden. Kita kena abang juga kan. Jadi ceritanya dia sudah bersetubuh dengan isteri dia siang hari dalam bulan Ramadan. Jadi dia terus berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah buat selek. Dia kata, apa dia? Saya dengan isteri saya ni sudah macam ni. Oh, Nabi kata, qala hal tastati' an ta'tiqa raqabah. Nabi kata, okey, tak apa, benda jadilah. Nabi kata, kalau aku panggil hang duduk, aku bagi satu lecture dekat hang panjang pun tak ada guna. Kalau aku ambil pelepah tamar pergi baik belakang pun tak ada guna. Kalau apa pun tak ada guna lah, kita settle problem yang jadi ni. Nabi kata, aku nak tanya hang soalan pertama. Nabi kata, hal tastati' an ta'tiqa raqabah. Hang ada satu hamba. Kalau ada hamba, merdekakan hamba tu. Okey, selesai hang punya hal. Qala la. Gila. Tak ada. Dia kata, apa-apa. Dia kata, saya ni tinggal pasport dengan nyawa aja, apa pun tak ada. Jadi cerita kata nak kena merdeka hamba ni, cerita impossible. Saya tak ada hamba. Tak apa. Nabi kata, fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain. Nabi kata soalan kedua, sanggup tak hang puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh miss satu hari pun? Allah, dia dengar. Apa ni takkan sikit punya hal nak kena sampai 2 bulan pun. Saya buat selek hari saja, takkanlah sampai 2 bulan. Dia kata kacau kalau 2 bulan. Qala la. Dia katakan, Nabi tak boleh 2 bulan 2 hari boleh dengar. Takkan 2 bulan tak boleh ya Rasulullah. Memang tak boleh. Saya tak boleh. Kalau kata kesalahan tu nak kena bayang balik dengan puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Puasa dah 70 hari. Katalah dah puasa dah 50 hari dah. Ada lagi 10 hari. Hari yang ke-51 tak puasa, tak balik daripada satu. Itu maksud mutatabi'ain. Maksud dia berturut-turut. Dia tak boleh miss hari pun. Oh, dia angkat tangan dua-dua belah. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh. Tak apa. Nabi kata, soalan ketiga. Nabi kata, fahal tastati' an tut'ima 60 miskina. Nabi kata, hang boleh tak pergi bagi makan 60 orang miskin? Hampir cari orang miskin 60 orang, bagi makan tiap-tiap orang lepas 60 orang miskin pergi bagi makan. Boleh tak boleh? Qala la. Dia kata, saya pun suruh duduk tergelisah, saya nak bagi kat 60 orang. Tak boleh ya Rasulullah, dah abang dah tadi tinggal pasport dengan nyawa saja. Dia kata, ni semua tak boleh. Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ijlis. Nabi kata, handuk ni cerita hang panjang. Nabi kata, hak tiga Nabi sebut tadi, itulah dia panggil kafar, kerana bersetubuh pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kafarah ini dia ada 3, pilih hak mana boleh buat. Kalau ada hamba, merdeka hamba, selesai. Kalau tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, pergi cari duit, pergi beli makan, bagi makan 60 orang miskin. Baru clear hang punya hal ni. Dia ni sahabat ni, tiga dia tak boleh. Nabi kata kat dia, ijlis. Tak apa. Hang punya sis, duduk sah. Nabi kata, ni cerita nak jadi panjang. Duduk. Fajalasa. Dia pun duduk boleh. Dia pun duduk depan Nabi. Hal lain 3 tak boleh. Duduk yang ni boleh. Dia pun duduk depan Nabi. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Nabi suruh orang bawa main satu arak. Arak ni dia kata di sini al-miktal ad-dukhmu. Kita kata apa? Satu harga, satu pakui, satu harga. Berkas
Kalau dalam sukatan orang Arab ni yang kata Araf ni, dia boleh buah, kalau kurma boleh bubuh 60 cupak. 60 cupak kurma boleh buah dalam bakul besar tu. Nabi suruh orang bawa mai satu bakul besar, dalam tu isi 60 cupak kurma. Ni nak bagi makan 60 orang miskin, orang bagi cupak ni. Bawa mai kurma tu semua. Kalau Nabi kata dekat dia, taqaddaq bi. Nabi kata ni, kurma ni aku bagi kan, sampai denda dia pun Nabi nak kena bagi. Nabi kata ni, kurma ni tu ada 60 cupak kurma dalam bakul ni, hang ambil ni taqaddaq bi. Hampir cari orang miskin, hampir sedekah kat dia. Nabi kata kat dia begitu. Faqala, kata dia bagi, ma baina labataiha ahadun akhar minna. Dia kata, ya Rasulullah, antara dua bukit Madinah ni, sana kawasan bukit, dia tunjuk antara dua bukit ni, antara dua ni, Jabalain ni, antara dua bukit ni, dia kata orang yang duduk di lembah Madinah ni, tak ada orang yang lagi miskin daripada aku. Dia kata, oh kacau macam ni, kacau. Orang bagilah kurma tu. Apa maksud dia yang dia berkata ni nak pergi bagi ke orang miskin? Apa? Dia kata ni hadut duduk ni lagi miskin daripada hadut ada ni. Dia kata, bukan saya ya Rasulullah. Hadut ada di rumah tu, bini saya, anak saya tu, semua tu orang yang termiskin yang ada di antara Jabalain, di antara dua bukit Madinah ni. Dia katakan Nabi macam tu. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia Abu Hurairah kata apa? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Abu Hurairah kata Nabi tergelak. Tergelak Nabi ni sampai nampak gigi bongsu Nabi. Nabi gelak ni sampai nampak gigi Nabi. Nabi kata lorak dia bila dapat lorak tu. Tinggal kuat dengan nyawa saja. Apa pun tak ada. Kan? Oh, Nabi tergelak. Kata Abu Hurairah, fadhahikan Nabi. Gelak. Dhahika ni maksud gelak, buka mulut bunyi suara sikit. Bukan senyum. Gelak sehingga nampak gigi Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada dia, "Fakhudhu fa'at'imhu ahlah." Nabi kata lah macam ni lah. Inilah tu. Bakul ni hang balik, hang pi kerban sama-sama anak bini hang. Nabi kata. Nabi kata fakhudhu, ambil bakul ni. Nabi kata fa'at'imhu ahlah. Bawa balik dekat keluarga hang, apa pakai sedekah bagi habis apa. Nampak hang dah buat salah, hang dapat kurma pula lagi. Hang pi Nabi kata kat dia, habis selesai hang akhir, aku nak dengar lain kes pula. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ada hadis yang macam ni, dan hadis ini hasan sahih. Baik, terus kita pergi muka surat 100. Tak apa tuan-tuan, saya baca sendiri tak apa. Kita ambil yang kita perlu tahu sahaja. Muka surat 100. Muka surat 100. Bab ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ini tajuk kontroversi. Cerita tentang malam nisfu Sya'ban. Kita baca. Kan ada pihak malam nisfu Sya'ban ni terlalu besar bagi mereka, sampai nak kena buat baca Yasin 3 kali. Kaki tak mai teman mana pun nisfu Sya'ban mai. Ada pasal apa ni, hajat ni dia ada 3. Kita ada 3 wish. Dia kata kita boleh minta malam ni saja, malam lain kita tak boleh. Dia jemaah tak mai pun nisfu Sya'ban dia mai. Ada satu. Ada satu golongan lagi pula, dia kata nisfu Sya'ban ni bid'ah. Tak ada Nabi tak pernah buat apa semua. Ini satu lagi. Kita baca apa cerita nisfu Sya'ban ni. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis tentang malam nisfu maksudnya setengah daripada Sya'ban. Setengah maksudnya 15 hari bulan Sya'ban. Macam kita dah suruh banyak kali, Ahmad nisfu setengah. Dia ada gitu. Nis maksudnya setengah. Okey? Ketahuilah saudaraku, bagi bulan Sya'ban itu banyak kelebihan, dengan kerana Nabi SAW banyak puasa di dalamnya. Ini sabit daripada hadis Aisyah. Orang tanya Aisyah, ya wahai Aisyah, Nabi ini lain daripada Ramadan, apa bulan apa yang Nabi banyak puasa?
Di antaranya Aisyah kata apa? Bulan Sya'ban. Lebih banyak puasa. Maknanya dia bulan istimewa. Begitu. Dan ada pun bagi malam nisfu Sya'ban itu kelebihannya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata bulan Sya'ban istimewa. Dan pertengahan Sya'ban itu ada malam yang istimewa. Begitu. Baik, kata dia Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fakharajtu fa idza huwa bil baqi'. Dia kata ini ceritanya. Hadis ini kita biasa dengar. Diriwayatkan daripada satu perempuan daripada beberapa perempuan yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah aku luputkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada nisf Sya'ban. Aisyah cerita satu kenangan dia dengan Nabi. Kebetulan dia kata malam tu malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Dan kebetulan malam itu jatuh giliran Nabi di rumah dia. Dan kita tahu isteri Nabi ada berapa? 12. Isteri 11, atau orang lagi perempuan jariah. Perempuan jariah nama dia Maria. Okey. Jadi 12 lah kata isteri Nabi. Dan Nabi kahwin dengan Khadijah 25 tahun. Nabi itulah satu isteri dia. Ni masalah. Nabi kahwin umur 25, pada masa tu Khadijah sudah umur 40. Nabi kahwin 25 tahun. Nabi dengan Khadijah suami isteri 25 tahun. Sehinggalah umur Nabi 50. Khadijah wafat. Dalam tempoh 25 tahun tu isteri Nabi seorang dia, Khadijah. Itu sebab Nabi cukup sensitif. Kalau ada orang main depan Nabi hidup cakap tak elok pasal Khadijah ataupun pasal keluarga Khadijah, Nabi marah. Pasal itulah isteri dia 25 tahun dia tak ada siapa melainkan Khadijah. Bukan sahaja isteri, Khadijah menjadi dahan tempat Nabi duduk tahun. Khadijah menjadi penenang Nabi ketika Nabi dalam gundah gulana. Khadijah menjadi pelindung Nabi ketika orang mengancam Nabi. Cerita panjang. Nabi dengan Khadijah ni cerita panjang. Khadijah wafat, umur Nabi sudah 50. 2 tahun Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Selepas wafat Khadijah 2 tahun Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Selepas 2 tahun baru Nabi kahwin dengan Saudah. Selepas 2 tahun Saudah pada masa itu ada satu riwayat kata umur 55. Ada satu riwayat kata umur Saudah pada masa itu 80. Nabi 52, dia 80. Ada 2 riwayat. Nabi kahwin dengan Saudah umur 80. Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi penghormatan kepada Saudah. Kerana Saudah ni adalah isteri yang menjadi janda yang pertama dalam Islam. Suami mati medan perang, dia orang yang pertama sekali janda. Nabi kahwin dengan dia sebagai nak bagi penghormatan kepada janda orang yang macam. Jadi kalau ada pihak menuduh kata Nabi ini macam-macam, apa Nabi dia menikah sampai berapa, yang kita dia kata 4, yang dia, orang ni tak faham sirah. Ini panjang kalau cerita pasal ni. Baik, kita tengok hadis ni. Jadi ceritanya malam tu, malam nisfu Sya'ban itu jatuh giliran di rumah Aisyah. Okey, baik. Apa jadi? Yang ni adalah aku ketika itu dalam tidur. Aisyah kata aku ni dah terlelap matahari. Maka aku lihat Nabi SAW bangun buat ibadah daripada sembahyang dan lainnya di dalam malam daripada malam nisfu Sya'ban itu. Dia dah terlelap dah. Jaga tengok Nabi tu buat ibadah malam nisfu Sya'ban. Malam tu malam nisfu Sya'ban. Tiba-tiba aku membukakan mataku, maka sudahlah aku lihat akan dia, yakni akan Nabi telah membuka pintu keluar daripada rumah aku. Tadi ini dah terlelap, celek tengok duk semayang, terlelap, celek tengok duk semayang, terlelap, celek tengok nak keluar pintu. Aisyah tengok macam tu.
Maka bangun aku dengan lemah lembut pergi mengintai akan dia. Aisyah kata aku bangkit tengah-tengah, duduk hendak tengok dia. Dia nak tahu di rumah bini lain ke apa. Dia ingat macam tu. Kemanakah perginya Nabi ini? Apakah dia nak pergi ke rumah isterinya yang lain? Dia ingat macam tu. Aisyah, manusia tuan. Manusia. Ingat macam-macam ni biasa. Apa tak lagi? Manusia diam bermalu. Walaupun suami dia satu Nabi, tapi dia ada juga bintangan dia tu sebagai manusia biasa. Malam juga rumah aku nak selit sikit lain dah. Dia ingat betul. Adakah Nabi nak pergi ke rumah isterinya yang lain daripada aku, sedangkan itu di dalam giliran aku? Dia kata begitu. Maka aku pun mengikut akan dia keluar dari belakang, berjalan selangkah-selangkah. Perlukah saya bangkit buat contoh macam mana jalan dengan tak perlu? Tak perlu tuan. Nah, abang kata dia bangkit, tengok ni mana ni orang tua ni nak pergi. Begitu. Di dalam bulan terang itu, aku berjalan dari jauh sambil menengok hala kepada dia. Bulan terang lah, ni 10 Syaban, 15 Syaban, bulan penuh. Jadi nampak kelibat bayang Nabi itu bergerak tu dia tu ikut. Tiba-tiba rupanya Nabi mengunjungi Baqi'. Rupanya Nabi pergi kubur. Kalau tahu tak ikut tak apa dia kata. Tengok Nabi pergi kubur Baqi'. Kalau kita pergi Madinah, perkuburan Baqi' itulah kubur sejak daripada dulu-dulu zaman Nabi SAW sampai hari ini. Itulah kubur yang menjadi kubur yang decentralized. Semua penduduk Madinah, kawasan keliling, semua ke bumi. Baik. Rupa-rupanya Nabi pergi ke perkuburan Baqi', iaitu di tempat perkuburan yang besar, yang masyhur di negeri Madinah. Ditanam di situ beberapa banyak daripada sahabat Nabi SAW di sana. Rupanya Nabi pergi ke kubur, dia kata. Maka aku lihat akan dia berjalan-jalan berhenti, berjalan-jalan berhenti. Dia kata di dalam ziarahnya pada segala kubur muslimin di situ. Dia kata aku pun jalan selangkah-selangkah. Yang Nabi pun jalan tak stop satu kubur, jalan tak stop satu kubur. Dia kata dia duduk tengok. Apabila sudah habis ziarahnya, maka ia pun berpaling nak kembali pulang ke rumah. Bila Nabi pergi kubur ni, Nabi berhenti Izat, Nabi pergi kubur ni, Nabi berhenti Izat, Nabi ziarah kubur. Pergi kubur ni berhenti Izat, habis Nabi pusing nak balik ke Nabi pusing, dia nak kena cungit dulu lah. Tak ada dulu Nabi nampak dia, buat dulu dia cek. Jadi bila dia tengok Nabi pusing saja, dia kata maka lalu dinampaknya aku daripada jauh telah mengikut dari belakang. Nabi nampaklah. Tuan-tuan, kelibat bayang bini kita takkan kita tahu. Ini kepulak Nabi SAW. Tahu lah, pusing tu dia tahu kata Aisyah. Tahu. Dan aku pun manakala aku nampak akan dia berpaling, maka aku pun berpaling lari pulang. Dia kata, cunggit lah. Dalam bahasa kita kata cunggit. Tak tunggu lah, tak jalan selangkah-selangkah. Dia tak pakai turun 1,000 langkah dari balik. Dia kata. Apabila dinampaknya aku yang demikian, maka dengan sederanya Nabi berjalan menuju kepada aku. Sehinggalah dapat dikenainya. Sampailah aku masuk ke rumah. Maka tiada berapa lama Nabi pun masuk ke rumah daripada belakang aku, dan didapatinya aku di dalam lelah. Lelah tu lam-lam habis baca lilah pula, terjemah kerana Allah pula kata dan lelah. Nampak penat agak awal lari balik. Tuan-tuan kalau pergi Madinah hari ni daripada makam Nabi dengan Baqi' itu kalau lari penat, memang penat kan. Tu saya kata Aisyah, kalau kita tak pakai sungkong tengah jalan-jalan penat, tu lari betul. Bila Nabi sampai nampak dia penat tercungak-cungak. Apakala sudah berhadap dia dengan aku, lalu sabda Nabi. Nabi kata, faqala akunti takhafina an yuhifa Allah alaiki wa rasuluh. Nabi kata, Aisyah, apakah yang kamu turun intai aku dari belakang aku tadi? Dan engkau perbuat dirimu seperti orang yang tidak baik kelakuan. Nabi kata apa Aisyah? Awak buat orang yang macam ni. Nabi kata, tidakkah ada engkau itu takut kepada Allah dan Rasul menurunkan celaka ke atas engkau? Nabi kata. Ni hal ni, Nabi kata hang tak percaya kepada Allah dan Rasul ke?
Aku ni Rasul. Nabi kata, aku ni Rasulullah. Hang tak percaya kat aku kan? Yang sampai perlu nak keluar main, nak intip, nak mengintai, nak sekotek. Orang tengah nunggu kata, nak tengok aku pergi ke mana ni? Ni apa ni? Hang tak percaya kepada Allah dan Rasul kan? Bila didengar oleh Aisyah akan sabda Nabi SAW yang demikian, maka dengan segera dia menjawab. Kata dia, qultu ya Rasulullah, inni zanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Dia cakap benar. Kata dia, ya Rasulullah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa saya. Dan kiranya Tuhan hamba tidak murka ke atas hamba. Tolonglah, dia kata, jangan marah saya. Dia kata, terus terang bagi tahu, dia kata, kerana Tuhan hamba sudah maklum, adalah hamba ini satu daripada isteri Tuhan hamba yang muda. Dan isteri Tuhan hamba itu banyak. Maka seorang muda seperti hamba ni, serta pula di dalam permaduan dengan isteri lain yang banyak, maka sudah tentulah cemburu. Dia apa berita? Saya memang jealous lah, dia kata. Ada sikit lah jealous, dia kata. Maka sifat cemburu itu sudah sedia maklum pada Tuhan hamba. Tiap-tiap orang ada padanya. Saya manusia, dia kata. Saya bukan malaikat. Jadi kalau cemburu ada dekat saya itu biasa. Manusia tak upaya tentang cemburu tu ada. Kan? Ustaz pun ada cemburu. Kan? Janganlah kata suami isteri itu telak lah. Ustaz sama ustaz pun cemburu. Ustaz sama ustaz pun cemburu. Cakap lagu nak sibuk ustaz tu, cakap nak lupa ustaz ni. Pasal apa? Cemburu. Pasal apa? Cemburu. Macam-macam pasal. Ya. Jadi cemburu ni satu benda yang manusia tak upayalah dia ada dalam diri manusia. Boleh kontrol, alhamdulillah. Tak boleh kontrol, itu kelemahan kita. Kalau memudaratkan, cemburu kita tu membawa mudarat, jawab kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Aisyah beritahu dekat Nabi, dia kata cemburulah, dia kata. Maka sebab pun hamba ikut Tuhan hamba dari belakang. Kerana perasaan hamba, Tuhan hamba keluar tadi. Kerana Tuhan hamba hendak mendapatkan mana-mana isteri Tuhan hamba. Sedangkan ini di dalam giliran hamba. Betul-betul tadi dia kata, saya memang boleh terang dekat saya, ingat dalam hati saya, kot nak pergi rumah orang lain kot. Tu yang keluar ikut tu, dia kata. Terus terang, dia tak bohong, dia kata. Maka tidaklah hamba tahu bahawa Tuhan hamba keluar kerana pergi ziarah kubur orang Islam di tengah-tengah malam. Minta maaf lah, dia kata, saya pun tak tahu kata nanti ziarah kubur ni pula tengah malam. Dan hari ini kalau dengar ke ibu bapa ini marah. Tak tengok baca berita 2-3 hari ini, isu sekolah rendah mana ke tayang video apa? Video kematian kepada budak sekolah. Mak pak ni agak marah. Yang dia duk beli DVD gambar hantu bagi anak dia tengok di rumah, tak apa. Yang tu lagi dahsyat. Hantu tu lagi dahsyat. Putih kepala duk kesot atas jalan, duk jalan mai dia beli bagi anak dia tengok. Dia tak takut anak dia jadi takut. Orang pergi tunjuk video gambar mati, gambar orang mati, gambar usung mayat buat ditanam di kubur. Gambar tu menceritakan dalam kubur ni ada bukan nakir apa semua. Itu satu benda tak boleh. Yang apabila budak-budak tengok, walaupun dia darjah 1, darjah 2, tak boleh. Dan daripada kecil kita ajak dia, dia tengok gambar tu dia takut. Dia balik dia semayang tak ingat. Tak boleh. Mak pak tak setuju. Ni yang kata sebahagian daripada mak pak hari ni. Sama lah anak dia pergi sekolah, sekolah kuat puasa, peraturan semayang. Sebelum balik, semayang zuhur dulu, baru balik. Ada ibu bapa langgar pergi sekolah. Langgar pergi sekolah. Pasal apa? Pasal cikgu sudah paksa anak dia semayang zuhur. Dia kata, rumah saya satu banglo bagus, ada satu surau untuk semayang dalam rumah. Anak saya balik boleh semayang di rumah. Yang duk paksa semayang di sekolah ni pasal apa? Pekuk meja, pengetua bumbang-bumbang. Ada, tuan-tuan. Dapat jadi cikgu, jumpa bulan-bulan. Betapa sebahagian daripada ibu bapa hari ini, dia tak suka orang nak bagi anak dia jadi elok. Dia suka kalau anak dia limpah. Dia tak kata dia suka anak dia limpah, tapi maksum daripada tindakan dia, orang nak bagi jadi elok tak mau, mana mau anak tak elok. Itu
Pakai cakap lah dalam TV ni, pakai cakap dia ni hantar email, dia ni telefon fee, dia ni apa, pro dengan kontra. Ada lah. Hak ibu bapa yang sokong pun terdiri daripada profesor-profesor bagai-bagai. Hak bantah pun ada juga profesor bantah. Biasa. Ini yang kata dunia, tuan-tuan. Ini yang kata dunia. Lah, apa orang kita ikut sekarang lah. Anak tak mau kami tahan bagi semayang, tak apa, biar dia balik. Dia balik, dia semayang kadang-kadang, dia pergi melingkup di mana, kami tak mau ambil tahu pasal anak. Wah, habis. Itukah yang kita mahu sebagai ibu bapa? Itukah yang kita mahu? Kalau kita tak mahu anak kita rosak, amanah kita kepada sekolah, minta sekolah tolonglah bagi anak dia jadi elok sudah. Orang dulu hantar anak-anak pergi mengaji agama tapi apa, dia pesan kat cikgu satu saja, cikgu tolong bagi anak saya ni jadi manusia. Dia kata itu satu, jangan buta mata, jangan patah kaki tangan, cukup. Dia kata bagi anak saya jadi manusia, saya serah kat cikgu. Cikgu berasa amanah main tempoh dia berat, dia jaga elok. Hari ni anak balik main rumah, rambut ni tarik ke lawa sikit. Pasal rambut panjang, cikgu disiplin potong sikit. Balik main rambut tarik ke lawa sikit, dia pergi cari cikgu tu, buat gunting ni. Dia nak jumpa ni cikgu Romli. Mana cikgu Romli? Dia pasal apa? Pasal cikgu Romli ni gunting rambut anak saya nak gunting balik rambut dia. Ada di bawah ni. Oh, pening kepala kita. Pening kepala. Kemudian itu, dia tahulah tindakan dia tu silap sana. Bila dia nak tahu ni bila? Sama ada sebelum dia mati ataupun lepas dia mati itu. Dia kata silap dah. Aku salah bentuk anak aku. Salah aku bentuk anak aku. Langsung anak aku tak boleh tolong aku apa-apa. Muslimin dan muslimah ini rahmatullah. Baik. Dia kata di sini masalah laki isteri yang berbahagia dan teladannya. Apabila dengar oleh Nabi SAW atau perkataan isterinya Aisyah radhiyallahu anha akan perkataan tadi itu, maka tidaklah Nabi mendatangkan perkataan yang menyakitkan hati isterinya. Apatah lagi dengan sebab cemburu yang dikhabarkannya itu. Bahkan dibawa oleh Nabi SAW mendengar penjelasan Aisyah itu. Dan ilmu yang melembutkan hati seseorang itu, Nabi ini. Walaupun dia balik, dia kata dekat Aisyah, dia kata, hang tak percaya dekat Allah dan Rasul. Sehingga aku keluar, hang duk ikut belakang, hang tak percaya dekat aku ni Rasulullah. Walaupun Nabi nampak serius pada masa itu, tapi Nabi is a good listener. Nabi ini is a good listener, dia boleh dengar. Aisyah bagi penjelasan. Saya manusia, saya tentu ada sifat cemburu. Kerana cemburu itulah saya ikut tadi. Maklumlah, dia kata, saya ni bukan seorang saja isteri kepada Tuhan. Berapa ramai lagi isteri tu ada. Dia cerita betul-betul. Nabi is a good listener. Nabi boleh dengar. Nabi faham. Nabi faham. Tak ada masalah. Nabi tak suruh naik angin 3 suku. Malam tu habis dalam rumah tu main dengan pucing beliau. Tengok cermin tendang dia bagi pecah. Tengok katil karate bagi patah 2. Pegang dia, tampak balik ni sekali, balik ni backhand 2 kali. Nabi tak buat kerja gila 3 suku macam ni. Nabi tak buat. Nabi dengar bagi elok. Sabda Nabi, faqala inna Allah azza wa jalla yalbidu laylatan nisf min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanam kal. Nabi kata dekat dia, Nabi kata Aisyah, macam ni Aisyah, aku tahu malam ini malam nisfu Sya'ban. Nabi kata, maka ialah malam yang banyak barakah. Nabi kata malam ni malam baik. Nabi kata bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar turunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam ini. Nabi kata maka tertentu pada malam nisfu Sya'ban ini Allah turunkan rahmatnya di langit dunia, maka diampunnya bagi hambanya yang amat banyak, iaitu hamba yang mendapat pengampunan pada malam ini lebih banyak daripada belakang bulu biri-biri yang lebih bulu belakangnya. Nabi kata malam ni, malam nisfu Sya'ban ni, malam nisfu Sya'ban, malam istimewa. Malam ni Allah buat turun rahmat, belas kesian, kasih sayang dia, Allah buat turun ke langit dunia. Malam ni berapa ramai daripada hamba Allah mendapat pengampunan daripada Allah. Kalau nak dibuat bandingan,
cari kambing yang belakang bulu tebal, bulu lebat ni lebih banyak daripada bulu tu bilangan orang yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Nabi kata dulu. Baik, dia kata apa? Hadis ini dhaif. Dhaif makna dia apa? Saya kata tadi, maknanya dia hadis, tetapi dia ada masalah. Rawi dia mungkin ada masalah itu ini dan sebagainya, tetapi dia adalah hadis. So, hari ni kalau orang nak jadikan malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam mulia, tidak salah. Nak berhujah mengatakan malam nisfu Sya'ban ni macam ni, tak boleh. Pasal hadis ni tidak kuat hujah. Tidak kuat hujah. Orang nak buat baca Yasin 3 kali ke apa, bacalah 3 kali ke, 13 kali ke, 300 kali ke, bacalah sampai tak mau bangkit tidur ke apa pun baca. Tak ada masalah apa. Bukan dia ajak pergi karaoke malam nisfu Sya'ban. Dia nak baca Yasin, dia nak baca bidah. Janganlah sampai kita amai tidur ambil mikrofon banding buat benda bidah. Jangan sampai macam tu. Benda ni tidak ada sandaran kuat, tetapi dia bersumberkan daripada hadis yang dhaif. Jadi faham semua. Itu aja cerita dia. Baik. Kalau nak baca sekali Yasin pun boleh, nak baca pun tak apa, malam itu nak baca pun tak apa, tetapi malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis yang dhaif ni, dia istimewa. Gunakanlah malam yang istimewa itu sebaik mungkin. Itu aja cerita dia. Baik. Kemudian, ya saudaraku, sebetulnya Nabi SAW itu tabib yang besar lebih daripada sekalian tabib. Dia kata Nabi ini macam satu doktor. Tabib maksudnya doktor. Dialah tabib roh dan jasad orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Dia doktor jiwa, doktor roh. Nabi ini. Maka cubalah dengar kisahnya berdua laki isteri ini. Betapa kelakuan Nabi buat ke atas Aisyah. Ialah kelakuan suami yang bijaksana dan isteri yang amat berbahagia. Isteri amat berbahagia. Sebab dia cakap teruslah. Suami sangat bijaksana menangani ketegangan. Bijaksana. Tak kala didengar Nabi perkataan isterinya yang cemburu itu. Dan jadi daripada cemburu itu meninggalkan rumah mengintai akan perbuatan suami dengan sebab salah sangkanya. Maka tidaklah Nabi marah dan mengeluarkan perkataan yang sakitkan hati isterinya. Nabi tak pergi sakit hati dia. Bahkan Nabi potong jalan marah-marah itu dengan baik daripadanya. Bahkan lebih baik lagi, iaitu Nabi bagi tahu tentang malam itu malam marah. Nabi tak marah dia. Nabi potong cerita. Nabi buat pergi ke satu tajuk lain. Nabi kata bukan apa. Memang aku tak pernah bangkit malam-malam bila ziarah kubur. Tapi malam ni lain daripada malam-malam lain. Malam ni malam nisfu Sya'ban. Ambil sempena malam baik ni. Aku pergi ziarah kubur adik-beradik dan kawan-kawan. Nabi bawa cerita pergi ke sana. Maka malam yang tiada memperbuat ibadah seorang hamba Allah, melainkan beroleh banyak pahala padanya. Malam yang Tuhan tentukan turun rahmatnya mengampun akan hambanya. Maka jadilah satu orang yang mendengar sabda Nabi yang demikian itu dengan segera keluar daripada maksiat, salah sangka kepada mengambil kerja yang lebih baik, iaitu nak mendapatkan pahala yang berganda-ganda. Itu cara Nabi. Cara Nabi dia buat keluar orang daripada masalah itu. Contoh buka muka surat 105. Buka surat 105 bawah tu, bab ma jaa fi karahiyati shaum yaumil jumu'ah wahdah. Ini pun satu topik. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah puasa hari Jumaat semata-mata. Tegah puasa hari Jumaat semata-mata. Hari yang kau nak puasa ni hari apa? Isnin Khamis. Kalau dalam seminggu, Isnin Khamis. Dia ni tak puasa Isnin, tak puasa Khamis. Dia saja dia ambil hari Jumaat saja nak buat puasa. Ada hadis yang menegah perbuatan itu. Cuba kita baca pada itu. Ketahuilah saudaraku, jikalau hendak puasa pada hari Jumaat, maka janganlah puasa akan dia semata-mata. Jangan Jumaat saja. Yakni puasa hari Jumaat saja dengan tiada disamakan dia dengan hari dulu ataupun hari kemudian. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak. Maksudnya kalau nak puasa hari Jumaat, Khamis dengan Jumaat.
Ataupun nak puasa hari Jumaat, Jumaat dengan Sabtu. Dia tak mau Jumaat saja dia ambil puasa tu, tak mau, dia kata. Pasal apa? Pasal ditegah oleh syarat. Okey. Bermula dalil tegah itu ialah hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yawmal jumu'ah illa an yasuma qabla aw ba'da. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi yang masyhur, banyak meriwayatkan hadis Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak puasa seorang daripada kamu pada hari Jumaat semata-mata, melainkan bahawa puasa dahulu atau kematiannya. Yakni disertakan puasa Jumaat itu dengan puasa Khamis ataupun Jumaat itu dengan hari Sabtu. Clear, hadisnya very clear. Baik. Maka jika demikian itu, maka itu tidak ditegak. Kalau kita puasa Khamis Jumaat, tak apa. Ataupun kita puasa Jumaat Sabtu, tak apa. Kalau kita puasa Jumaat saja, itu ditegak oleh syarat. Tadi kita bincang tengok, tegah tu tegah haram ke, tegah tu tegah makruh. Sebab tegah dalam agama ni dia boleh pisau. Boleh jadi tegah tu haram, boleh jadi tegah tu tegah makruh. Tapi makruh pun tak mau lah buat apa, pergi buat benda makruh. Kita nak buat benda sunat. Itu maksudnya. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Junadah Al-Azdi, daripada Juwairiyah, daripada Anas bin Malik, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dan katanya lagi hadis Abu Hurairah ini hasan lagi sahih. Banyak sahabat meriwayatkan hadis tentang Nabi tegah puasa Jumaat saja. Itu maksudnya. Baik, masalah dia kata puasa hari Jumaat semata-mata itu makruh. Dia kata apa dalilnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis tadi di sisi ahli ilmi, memakruhkan mereka itu akan seseorang bahawa menentukan puasa hari Jumaat sahaja dengan tiada puasa dahulu ataupun kemudian daripadanya. Memakruhkan orang yang pilih hari Jumaat saja nak puasa. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan sebagainya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab, dan pada masalah ini ada beberapa hadis yang menjadi dalilnya. Ada banyak lagi hadis lain yang melarangnya. Setengah daripada dia hadis Muhammad bin Ubbad, kata dia sa'altu Jabiran annaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah, qala na'am. Kata dia, aku tanya Sayyidina Jabir, adakah ditegah, dilarang oleh Nabi akan seseorang itu puasa hari Jumaat saja? Jawab Jabir, ya, ditegah. Clear? Clear, saja nak puasa Jumaat, ditegah. Dan meriwayat hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Baik, dan riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, la takhussu lailatul jum'ah biqiyam min baini sa'iril layali wa la takhussu yawmal jum'ah bisiyam min baini sa'iril ayyam illa an yakuna fi shaum yasumu ahadukum. Maksudnya, jangan sekalian kamu tentukan malam Jumaat itu sahaja untuk beribadah berdiri malam di antara sekalian malam. Ini golongan yang tak suka orang baca Yasin malam Jumaat ni. Inilah di antara hadis dia. Kita sengaja khususkan malam Jumaat saja nak buat ibadah ni. Ada hadis yang kata tak sah begitu. Maksud hadis ni bukan tak sah, bukan maksudnya tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Maksud hadis ni, bacalah malam lain sama, jangan baca malam Jumaat saja. Itu maksud dia. Bukan kata bila kata baca Yasin malam Jumaat saja, dia ni ahli bid'ah, dia kalau jadi imam kita tak boleh ikut dia. Dia itu melarang. Tak boleh kata macam tu. Cuma Nabi kata jangan duk tumpu malam Jumaat saja untuk nak buat ibadat, malam lain tak buat apa. Jangan macam tu. Itu hadis. Hadis ni kadang-kadang boleh faham macam-macam. Boleh faham ni macam-macam. Kita tengok angle ni faham kot ni, tengok angle ni faham kot ni, tengok angle ni faham kot ni. Macam soal bismillah dalam semayang, semayang yang jahat. Kita pergi Mekah, pergi Madinah, tu imam di sana dia Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrabbilalamin, tak bunyi bismillah. Kan? Ada hadis Anas bin Malik, dia kata apa? Nabi dan sahabat-sahabat sembahyang, mulakan sembahyang dengan alhamdulillahirrabbilalamin. So di dalam mazhab Hambali, dia faham kata start bacaan puasa dengan alhamdulillahirrabbilalamin, bismillah dia kelas. Imam Syafi'i pegang hadis itu juga, tapi Imam Syafi'i kata apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Maksud Anas tadi, Nabi memulakan sembahyang dia dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya memulakan dengan Fatihah, lepas tu baru baca surah. Jadi Fatihah tu Anas kata mulakan dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Itu Imam Syafi'i faham hadis tu macam tu. Kita tak boleh kata fahaman Imam Syafi'i itu tak betul. Tak boleh. Sebab dia ada hujah dalam memahami dia. Dan benar macam ni tuan-tuan. Bagi saya mudah saja. Siapalah kita nak dituduh kata Imam Syafi'i tak kena dalam buat keputusan tu. Apalah kita ni. Tak boleh. Pendapat dia dengan hujah dia, kita hormat dia. Kita nak ikut dia, kita ikut. Kita nak ikut dia, kita ikut. Tapi jangan bergaduh antara satu dengan lain. Begitu aja cerita. Baik, hadis ni bila Nabi kata la takhussu lailatul jum'ah bi qiyam min baini sa'iril layali, janganlah kamu khususkan, kamu tentukan malam Jumaat itu untuk nak berdiri buat ibadah daripada malam-malam lain. Dan janganlah sekalian kamu tentukan hari Jumaat itu untuk puasa dengan hari-hari yang lain, melainkan bahawa ada ia pada puasa yang puasa seorang daripada kamu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Itu maksud hadisnya. Jangan kita khususkan, boleh buat malam apa pun. Puasa ni dia ada hadis lain pula backup yang melarang puasa hari Jumaat, melainkan kalau dikepit dengan hari yang dulu atau hari yang kemudian, maka dia jadi makruh untuk nak puasa hari Jumaat saja. Dan riwayat daripada Juwairiyah bin Al-Harith Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Juwairiyah? Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawm al-jum'ah wa hiya sha'imah. Faqala asumti ams? Qala la. Qala aturidina an tasumi ghadan? Qala la. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aftiri. Bahawasanya Nabi SAW masuk atasnya pada hari Jumaat, padahal Juwairiyah puasa. Hari Jumaat Nabi di rumah isteri dia yang nama Juwairiyah. Nabi di Juwairiyah puasa pada hari itu. Maka sabda Nabi, adakah engkau puasa kemarin? Nabi tanya isteri dia, ni hari ni Jumaat hang puasa, kemarin Khamis puasa kadang-kadang? Jawab Juwairiyah, tidak, saya tak puasa kemarin. Juwairiyah kata, kemarin kami tak puasa, hari ni aja Jumaat puasa. Sabda Nabi, adakah engkau nak puasa esok hari Sabtu? Jawab Juwairiyah, tak mau puasa. Dia kata, esok saya nak puasa hari ni saja. Juwairiyah kata. Sabda Nabi SAW, maka kalau begitu hendaklah engkau puasa pada hari ini. Dan sabda Nabi SAW, maka hendaklah engkau jangan puasa pada hari ini dan bukalah puasa kamu. Bila Nabi tanya dia, ni hang puasa tak? Dia kata puasa. Kemarin hari Khamis puasa tak? Dia kata tak. Esok nak puasa tak hari Sabtu? Dia kata tak. Nabi kata kalau begitu buka puasa. Nabi kata begitu. Kerana hendak puasa hari Jumaat semata-mata itu dilarang oleh syarak, dan hadis ini riwayat Al-Bukhari. Itu sebab ada sebahagian ulama hadis dia berkata haram puasa hari Jumaat saja. Ada sebahagian ulama hadis dia kunci terus, dia kata haram. Di kalangan beberapa ulama lain dia kata makruh. Kalau puasa taklah sampai haram berdosa, tapi buat benda yang makruh. Kenapa makruh? Sebab melanggar sunnah. Kalau nak puasa dua Jumaat, kepit dengan Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Begitu. Baik. Puasa pada hari Jumaat semata-mata, kata ulama Asy-Syafi'iyah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu',
telah berkata ashab kita makruh menunggalkan hari Jumaat itu dengan puasa. Maka jika menyambung seseorang itu akan dia dengan hari yang dahulu ataupun hari kemudian ataupun muwafaqah adatnya puasa pada hari itu. Dia kata kalau nak puasa Jumaat saja tak boleh, dia kata, kecuali kalau ada kebetulan, ada koinsiden yang berlaku. Seperti bernazar dia akan puasa pada hari yang sihat daripada sakitnya. Dia sakit misalnya kata. Dia kata kalau baik, aku baik hari ini, esok aku nak puasa. Tiba-tiba hari Khamis dia baik. Maka hari Jumaat dia puasa. Puasa tu jadi puasa nazar. Maka puasa nazar buat hari Jumaat sahaja tak salah. Pasal apa? Pasal dia bukan daripada awal pilih hari Jumaat. Dia cuma nazar. Dia kata kalau aku baik daripada sakit hari ini, esok tu aku nak puasa. Tiba-tiba hari jatuh hari Jumaat. Maka dia puasa hari Jumaat saja. Dalam kes yang macam ni tak tahu. Kita boleh faham. Dia very simple benda ni. Maka tiba-tiba berdampak dengan hari Jumaat. Tiba-tiba secara koinsiden jadi hari Jumaat pula hari itu. Maka nescaya tiada makruh dia puasa Jumaat sahaja. Kerana hadis Abu Hurairah di dalam masalah itu dan lainnya. Bermula yang aku sebut ini ialah yang sahih lagi yang masyhur. Dan dengan dialah memutus oleh Sahibul Muhazzab dan jumhur ulama. Kalau kes kebetulan jatuh macam tu, tak apa. Contoh macam kita nak puasa sunat hari Arafah. Tiba-tiba hari Arafah jatuh hari Jumaat. Kita puasa hari Jumaat saja, tak apa. Tapi kalau kita nak Khamis Jumaat lagi cantik. Kalau nak buat Jumaat Sabtu pun cantik. Tapi kalau nak Jumaat saja betul hari Arafah jatuh pada hari Jumaat pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia secara kebetulan dia jatuh pada hari Jumaat. Bukan kita sengaja plan nak ambil Jumaat untuk nak buat puasa. Boleh Baik, dan telah berkata Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam Al-Mujarrad, meriwayatkan oleh Al-Muzanni di dalam Al-Jami'un Kabir daripada Imam Asy-Syafi'i, bahawasanya berkata Imam Syafi'i, tiada aku sunatkan puasa pada hari Jumaat, yakni bagi orang yang ada ia apabila puasa dia akan dia menegah dia daripada sembahyang oleh barang yang jikalau ada ia berbuka nescaya memperkuat ia akan dia. Maka ini menaqad dia oleh Al-Qadhi. Kalau dengan sebab puasa hari Jumaat itu mengganggu ibadat lain, dia jadi tak larat dengan kerana puasa tu ibadat lain tak boleh buat, maka tak puasa hari Jumaat. Di bawah tu dia nak bagi penjelasan tu lah. Puasa pada hari Jumaat semata-mata tu pasal apa yang dilarang oleh syarak. Dia kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu bermula hikmah memakruhkan menunggalkan puasa hari Jumaat itu bahawasanya berdoa di dalamnya disunatkan. Dia kata hari Jumaat ni hari kita disuruh buat banyak ibadat. Jadi kalau kerana puasa kita pergi jadi tak larat nak buat ibadat lain, lebih baiklah jangan puasa. Tumpu kepada ibadat yang disuruh hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita disuruh buat apa? Banyak benda. Zikir kena banyak hari Jumaat, selawat kena banyak. Dia banyak-banyak hadis yang datang yang menyuruh benda-benda benda semua. Dia kata dan ialah yang lebih diharap lagi pada hari Jumaat, iaitu hari doa, hari zikir, hari ibadah, hari mandi sunat, hari berpagi-pagi di sembahyang jemaat, hari menantikan jemaat, hari mendengar khutbah, hari nak memperbanyakkan zikir yang kemudian daripadanya kerana firman Allah fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Itu nafsi. Artinya maka apabila dah selesai sembahyang maka berseleraklah kamu di atas muka bumi, tuntutlah olehmu akan segala kurnia Tuhan, dan ingatlah sekalian kamu kepada Allah sebagai ingat yang banyak. Dan disunatkan pada hari Jumaat itu banyak selawat Nabi SAW. Itu sebab dalam khutbah khatib disebut hadis itu, man qalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Itu nak sebut, nak peringat orang kata selawat ke Nabi ini bagi banyak. Begitu. Baik. Supaya ada yang lebih menolong atas segala taat itu, menunaikan dengan cergas dan dengan rajinnya. Kita ada tenaga lebih bila kita tak puasa untuk nak buat ibadat pada hari Jumaat dan suka hati dan bersedap-sedap dengan dia, maka tiadalah jelak dan tiadalah jemu
maka sebandingnya haji di Arafah. Maka bahawasanya lebih aula bagi orang yang wukuf di Arafah itu tidak puasa, kerana inilah hikmah dia. Sama macam puasa Arafah, kepada jemaah haji tak disunatkan puasa Arafah. Kita ada naik haji dengan dah kita ni yang suruh puasa pada hari Jumaat. Baik, kemudian tuan-tuan buka tajuk lan. Ini tajuk lan. Tajuk lan buka surat 113 bab fi fadli saum yaum Arafah. Kita berhenti tangguh. Bukan berhenti lagi, nak baca ni. Habis tajuk ni kita berhenti. Datang pada menyatakan membicara kelebihan puasa hari Arafah. Pasal apa? InsyaAllah dalam sikit masa ni kita akan jumpa hari Arafah. Dan kuliah kita pula bulan 1 insyaAllah. Jadi Arafah kena baca dulu. Tak ada kita pergi baca dah lepas ni kata Arafah. Bukan baca hari tu lah. Dah lepas orang nak baca, saya juga yang salah. Ketahuilah saudara tu. Bermula kelebihan puasa hari Arafah itu sangatlah besar. Dia kata. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yawm Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi yang dipanggil orang dengan nama Abi Qatadah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula puasa pada hari Arafah itu bahawasanya aku kirakan atas Allah Ta'ala bahawa mengkifaratkan Allah akan dosa tahun yang dulu dan tahun yang akan datang. Itu yang kata puasa hari Arafah tu. Siapa puasa hari Arafah, Nabi kata Allah janji dosa dia tahun lepas dengan dosa nak main ni Allah kifaratkan dosa besar besar. Ini janji besar kata At-Tirmizi, dan bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id, dan kata dia lagi hadis Abi Qatadah ini hadisnya hasan. Hari Arafah dan hari Jumaat mana lebih afdal daripada keduanya? Yang ni ulama bincang antara hari Jumaat dengan hari Arafah, hak mana lebih besar fadilat dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Baghawi, bermula hari Arafah itulah yang afdal hari di dalam satu tahun. Pasal dia main sekali lah tu. Dan kata As-Sarkhasi pada bab ini telah bersalah-salahan ulama pada hari Arafah dan hari Jumaat, mana daripada keduanya lebih afdal. Maka kata setengah mereka itu hari Arafah lebih afdal, kerana bahawasanya Nabi SAW menjadikan puasa pada hari Arafah itu mengkifaratkan dosa 2 tahun. Maka kerana itu dia lebih afdal, dia kata. Okey. Dan tiada datang seumpamanya pada menyebutkan kelebihan jemaat. Dalam bab kelebihan jemaat tak ada sampai macam ni punya janji. Siapa puasa hari Arafah ni, Allah kifaratkan dosa dia yang sebelum dan lepas. Ini besar tuan. Kita nak terpuih dosa kita bukan senang tuan. Dosa kita daripada celik mata pagi tadi sampai tak lagi nak pejam mata lena ni, tak tahulah kalau sekiranya boleh timbang dosa ni, kalau boleh timbang tahulah kita dapat. Sebab dosa ni benda kredit, benda tak nampak. Macam kita pakai kad kredit, pergi shopping ni lepak kadnya lepak syoknya, bawa balik RM1 kereta balik barang. Ujung bulan dia main bil, buka dia pergi dia pergi macam iklan dalam TV tu, dia cakap di Taman Kerian bawah ni. Apa iklan dia buka bil tu jatuh tu boleh ni turun tangga pergi buat jalan masuk buah meja main punya panjang bil ni. Baru dah tengok dia punya grand total dia berapa? 23,000. Oh, kata alhamdulillah, nak bayar macam mana ni. Masa tu belanja dengan kad kredit ni tak rasa. Macam itulah kita atas dunia ni. Masa hidup ni kita tu buat dosa, kita tak tahu banyak mana. Kita tak tahu dosa kita banyak mana, tak tahu pun.
Kita maki orang pun tak rasa apa pun. Hidup boleh lena macam tu juga. Bangkit pagi tu pergi curi duit orang pun tak ada apa pun. Malam hidup lena macam tu juga. Nak tahu tidak, mahsyar hidup. Mahsyar hidup dia buat mai buku rekod kita. Tengok-tengok awak merah semua. Amal jatuh lah. Baru duduk nampak matahari duduk turun met jengkel. Baru duduk nampak azab tentara dia macam mana. Baru duduk nampak puak tak senang macam mana. Kita susah macam mana. Masa tu baru nak rasa tilap-tilap. Ini dah cerita dia. Jadi dosa ni kalau ada jalan boleh duk hapus dosa, kena buat tu. Kalau Nabi kata siapa ambil air semayang, tiap-tiap air yang jatuh daripada anggota wudu dia tu, tiap-tiap air yang jatuh tu jatuh dosa dia. Seperti mana luruh daun kering daripada pokok, ambil air semayang bagi kerap. Tu dia cerita dia. Sebab Nabi dah bagi dekat kita satu outlet, satu jalan keluar daripada masalah. Masalah apa? Masalah bebanan dosa. Macam masalah bebanan hutang. Kalau ada cara orang abang kat kita ni, hang hutang banyak kan, ni cara dia. Mau clear hutang macam ni. Kita akan buat pasal kita tak larat dengan beban hutang macam belakang kita. Macam itulah beban dosa. Bila Nabi habang ini satu outlet, ini satu jalan keluar kepada nak bagi korang dosa. Kenapa? So di antara jalan keluar nak bagi ringan badan kita daripada tanggung dosa ni apa dia? Puasa hari Arafah. Bukan sahaja dia ringankan dosa kita. Nabi habaq pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkifaratkan dosa 2 tahun. Nak apa tunggu mana lagi? Jadi kalau mai Yaumul Arafah ni nak mai ni tak puasa juga lagi. Oh kita ni tak tahu lah. Sayang tuan-tuan. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan. Kita minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi kita kuat untuk nak buat puasa. Minta Tuhan bagi kita kuat untuk nak buat puasa tu. Puasa hari Arafah ni puasa sunat. Jadi dia tak wajib niat malam. Kalau puasa fardu dia kena niat malam. Itu ada hadis dia. Ini puasa sunat. Puasa sunat siang pun boleh lagi. Kalau kita terlupa lah, kata esok ni pukul 8 baru kawan SMS main kat kita. Dia SMS main hadis menceritakan tentang kelebihan puasa Arafah. Kita pun tak kena apa lagi pagi tu. Apa pun tak kena cetari, apa roti canai yang terus bukang ni, apa semua pun kita tak kena lagi. Atau main SMS tu, hari ni dah hari Arafah. Telefon mereka tanya kau hari ni dah? Ada kata hari ni dah. Anda dekat kecau pagi-pagi kata, dari ada hari puasa. Nak main pula tahun depan. Nak main pula puasa Arafah ni tahun depan. Yang kita tak tahu. Kita ada lagi ke Yaumul Arafah tahun depan? Tak tahu. Jadi hak mana ada depan ni grab. Pasal apa? Dia meringankan kita di mahsyar itu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang Nabi beritahu. Baik, kemudian dia kata masalah puasa hari Arafah itu mengkifaratkan dosa 2 tahun. Bagaimana kifaratnya? Dia nak cerita kata Allah mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang kita buat. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita ni ada ni kita tak buat dosa besar, insya-Allah. Kita tak buat dosa besar. Ada atas belakang kita ni hak jadi berat ni dosa kecil. Tapi dosa kecil yang kita accumulate, kita himpun. Kecil satu, buat satu kesalahan, satu dosa. Tapi buat hari ni saja 2,300 dosa. Banyak ada kita accumulate. Kita himpun bagi banyak. Betul, memang agama kata rahmat Allah ni apabila manusia buat satu benda baik dia bagi 10 pahala. Bila manusia buat satu benda jahat dia bagi 1 dosa. Tapi masalahnya kita ni daripada jaga pagi tadi dengan nak tidur agak lagi ni berapa dosa kita buat berapa. Kalau kita tulis kita tahu kita mana ada tulis. Jadi jumlah hari ni 1,783. Hari ni kali 7 hari kali 4 minggu. Jalan lagu duduk tu, tengkok dia terbenam jadi nampak lagu sikit. Dan kepala dia berdebat dia buat kepala nampak dia duduk tenggelam ni. Dosa duduk atas kepala ni, dia duduk tenggelam apa dia tenggelam. Teruk lagi. Tegas keluar saya pun cakap pandai je. Kan? Cakap pandai je. Kalau Allah tak bagi kekuatan saya pun tak boleh buat. Kalau Allah tak tolong saya pun tak boleh buat. Ini segala
apa yang Nabi doa buat ni, kalau Allah tak tolong, saya pun tak boleh buat. Demikianlah hal apapun. Allah saja yang boleh bagi kuat dekat kita. Yang kita doa setiap kali kita mengaji itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai satu kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bagilah zuk dalam hati kami untuk nak ikut benda benar ni. Tu nak minta Tuhan bagi tu. Dia bagi dekat kita ni ada self motivated. Kita nak buat. Yang bukan semua orang dapat benda ni. Orang yang tahu ramai, tapi orang yang ada kekuatan nak buat hanya orang yang diberi kuat oleh Allah saja boleh buat. Kita kena minta kat Tuhan. Tak boleh buka kancing baju kata aku tak apa, tak boleh minta. Kita punya iman dia naik turun macam tu. Hari cantik-cantik, hari dia down, habis. Bursa saham berlari dengan kita. Dia down ni bukan dia bodoh, dia dundang-dundang, dia jatuh. Hari jatuh dia ni. Minta Tuhan, ya Allah tolong tu. Dan patah balik kepada mukadimah tadi ni, macam mana Nabi abang kat kita. Nabi kata dapat terjaga malam, baca apa yang Nabi suruh baca tadi. Baca benda-benda yang kita dah baca, Lepas tu Nabi kata apa? Doa lah. Nak minta Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku pun boleh. Ataupun doa. Nabi kata mintalah apapun, ustujiba lahu, akan diperkenankan doa kamu itu. Lepas tu Nabi kata apa? Dapat dah kuat sikit lagi. Buat apa? Fatawadda. Ambil ayat semayang. Fasalli raka'atain. Semayang 2 rakaat. Apa jadi? Allah makbulkan. Allah terima sembahyang itu. Ya, patah balik ke situ. Mana kata kalau kita buat bahagia dia, kita nampak di sana. Bahagia dia sana kita nampak. Dan menyesal dia. Menyesal pasal apa? Pasal apa aku buat itu? Pasal apa aku tak buat banyak? Bila pergi sana esok ni, sikit kita buat tu, pahala Tuhan tadi ni, kita tengok aku buat sikit aja. Banyak ni Tuhan bagi kat aku. Kita nanti duduk kata apa? Awak aku tak buat banyak hari tu ni. Tuhan, nampak? Bab ni baca panjang. Dia panjang sampailah kepada tajuk hadis-hadis tentang apa? Tentang ahli syurga. Ahli syurga yang duduk syurga tingkat bawah, dia tengok kawan duduk tingkat atas, betapa menyesalnya dia. Dia kata kawan aku yang ada di atas tu sama mengaji dengan aku, tapi dia atas dunia dulu, dia gelut lebih sikit pada aku. Dia di sana, aku di sini. Itu sama ahli syurga. Sama ahli syurga, berbeza darjat di dalam syurga. Boleh jadi macam tu. Bahkan lagi kalau kita lepas ke neraka, kita tengok ahli syurga, wal-'iyadu billahi min dzalik. Minta Allah jangan bagi kita ditakdirkan begitu. Wallahu a'lam. Jadi satu kita ambil apa dia malam ni, puasa Arafah insya-Allah kita buat. Dan puasa Arafah tu bila ada? Bila jemaah haji wukuf di Arafah. Bukan 9 Zulhijjah. Orang di-confuse tadi. Saudi dah wukuf dah. Kita tak 9 Zulhijjah lagi. Jadi kita kira itu 9 Zulhijjah baru kita nak puasa. No, hadis dia tak sebut puasa 9 Zulhijjah. Hadis sebut puasa apa? Puasa Yaumul Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah tu bila yang ada Arafah di Saudi, hari itulah hari sunat puasa bagi kita. Jangan confuse tentang benda ni. Sedangkan puasa lain, puasa Tasu'a, puasa Ashura, Nabi sebut dalam hadis sebagai apa? Sebagai Tasu'a. Tasu'a tu maksudnya tis'ah, maksudnya 9 Muharram. Ashura maksudnya apa? Maksudnya Ashara, 10. Ashura maksudnya puasa 10 Muharram. Itu puasa tarikh. Tarikh 9 Muharram, tarikh 10 Muharram. Puasanya pada tarikh itu. Tapi puasa Arafah dia bukan puasa 9 Zulhijjah. Dia puasa Yaumul Arafah. Jadi Yaum Arafah ni di mana jadi dia? Di sana satu tempat saja. Maka pada hari orang wukuf di Arafah, pada hari itu kita di sini puasa. Dia macam tu. Jangan lepas peluang itu. Saya baca juga soal jawab dalam surat apa semua ada satu soalan tapi masuk tanya tentang benda ni.
Sahabat yang jawab tu dia jawab lagu tadi lah. Dia kata puasa Arafah itu ialah pada 9 Zulhijjah. Dia kata Allah. Tak tahu lah dia faham lagu tu. Kalau betul dia betul lah. Tapi hadis, di kalangan ulama hadis, dia macam kita kata tadi. Nabi sebut puasa Yaumul Arafah, bukan puasa 9 Zulhijjah. Maka di situlah pegangan ulama hadis, dan pastinya pegangan itu yang benar. Allah. Jadi kuliah kita minggu depan insyaAllah di Taman Sadul. Kemudian bulan 1 bulan insyaAllah. Allah umur, Allah bagi sehat tubuh badan, kita jumpa insyaAllah. Tak tahu ini. Kemudian kita ni dah nanti bincang dengan komisi masjid, adakah kita nak terus baca lepas ni. Dia tak apa ni, dia di balik timur. Kalau perlu kita tukar kitab lain, kita akan maklumkan di Taman Sadul untuk bulan 1. Allah kita tangguh dengan tasbih kafar dan surah Al-Nas. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ini